berikan kesempatan untuk bersama-sama lagi dalam uh, kuliah kita dalam membicarakan karya besar Imam Al-Ghazali iaitu Ihya Ulumuddin. Walaupun pertemuan kita untuk kali ini kita lakukan dalam uh, atas talian sahaja, tapi insya-Allah ia masih bermanfaat kerana yang paling penting ialah untuk kita membicarakan perkara-perkara utama dalam karya ini. Dan insya-Allah kalau keadaan pandemik kita ini sudah reda, kita dapat insya-Allah bertemu lagi dalam perjumpaan secara fizikal insya-Allah. Mungkin agak lama tidak berjumpa, maka kita kena refresh sikit lah tentang perbincangan kita. Kita sedang membaca kitab karya besar Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu Ihya Ulumuddin, bab yang pertama, iaitu Kitabul Ilm, kitab tentang ilmu. Dan dalam bab ilmu ini saya kira kita telah berbincang beberapa bab dan tajuk sebelum ini, khususnya berkaitan dengan ilmu, adab belajar, adab mengajar. Dan sekarang ini kita masuk ke dalam perbincangan ilmu, pembahagian ilmu yang berkaitan dengan ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela, serta bahagian-bahagian dan hukum-hukumnya. Kalau dalam kitab yang selalu kita guna, terjemahan Ihya Ulumuddin itu oleh Pustaka Nasional Singapura, kita sudah sampai ke muka surat 84, 85 begitu. Mungkin saya ulang sedikit sebanyak tentang awal perbincangan berkaitan dengan penjelasan tentang ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Secara umumnya, ulama-ulama kita, ulama-ulama dalam tradisi Islam, khususnya Imam Al-Ghazali, yang mempelopori perbahasan yang agak mendalam berkaitan dengan pembahagian ilmu fardu ain dan fardu kifayah ini, ilmu itu dibahagikan secara dasarnya kepada dua, iaitu fardu ain, iaitu merupakan ilmu yang diwajibkan, yang difardukan kepada setiap individu muslim, dan ilmu fardu kifayah itu adalah ilmu yang difardukan juga, masih lagi wajib, tapi kewajiban itu adalah kewajiban yang bersifat mencukupi. Sebab itu kifayah itu maksudnya cukup. Apa maksud dia mencukupi? Maksudnya kalaulah ilmu itu sudah dipelajari oleh segolongan, sejumlah pelajar, sejumlah ulama pakar yang memahaminya dengan mendalam, maka kalaulah ilmu itu sudah mampu untuk mengisi keperluan umat Islam dan masyarakat Islam, maka kelompok-kelompok yang lain itu sudah terlepas tanggungjawabnya daripada mempelajarinya. Itu yang dimaksudkan dengan fardu kifayah. Tetapi teras yang penting untuk kita faham ialah kedua-duanya itu masih dalam kategori fardu. Dia masih wajib. Cuma yang pertama itu kewajibannya lebih berat terhadap orang Islam, kerana tidak ada orang yang boleh terlepas daripada tanggungjawab mempelajari ilmu fardu ain itu. Manakala yang dikatakan fardu kifayah itu keperluan dan kewajibannya lebih bersifat berkumpulan. Kalau ada sekelompok yang sudah menguasainya, yang lain sudah terlepas daripada taklif untuk mempelajari ilmu tersebut. Baik. Saya kira kalau kita masih ingat, kalau nak ingat pun dah lama sangat dah tu, apa yang dimaksudkan dengan ilmu fardu ain dahulu, kalau kita masih ingat, adalah ilmu-ilmu yang terasnya itu adalah teras rukun
iman dan rukun Islam. Apa dia rukun iman dan rukun Islam? Rukun iman itu rukun yang 6, rukun Islam itu rukun Islam yang 5. Iman itu lebih berkait dengan kepercayaan kepada Tuhan, kepada kitab, kepada malaikat, kepada hari akhirat dan lain-lain. Dan rukun Islam itu lebih kepada aspek praktisnya, aspek ibadahnya. Jadi apa sahaja ilmu-ilmu yang mempunyai teras 5 dan 6 ini, maka ia termasuk dalam urusan ilmu fardu ain. Dia mesti dipelajari. Dalam hadis yang kita biasa dengar juga, yang dipanggil hadis Jibril, itu juga boleh menjelaskan kepada kita sedikit sebanyak tentang apakah teras kepada ilmu fardu ain ini. Hadis itu menjelaskan bahawa ketika Jibril datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang 4 perkara sebenarnya. Apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Dan yang keempat soalannya, bilakah akan berlaku as-saah ataupun hari akhirat? Maka soalan yang pertama, apa itu iman, itu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan tentang 6 perkara yang kita sebut sebagai rukun iman. Jadi dia selari dengan apa yang kita sebut tadi. Kemudian jawapan kepada apa itu Islam, mal Islam, itu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 5 rukun yang kita tahu selama ini sebagai rukun Islam. Jadi maksudnya keseluruhan agama itu, antara dia punya teras dan paksi dan tiangnya itu adalah rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Dan yang ketiga, soalan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW oleh Jibril alaihissalam ialah apa itu ihsan. Dan ihsan itu ialah dijawab oleh Rasulullah, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahawa engkau menyembah, beribadah, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu seolah-olah ka'annaka, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, dan sekiranya engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, yakinlah bahawa Allah Taala itu melihat kamu. Jadi itu ditafsirkan oleh para ulama hadis sebagai akhlak, yang dinamakan ihsan itu. Maksudnya kita melakukan aspek ibadah kita dalam rukun Islam itu, dan kita mengimani rukun iman kita itu dengan tahap bersungguh-sungguh, teliti dan mendalam, seolah-olah Allah itu sentiasa berada melihat kita. Maknanya level amalan kita itu lebih mendalam lagi, dan itu dinamakan ihsan. Dan kadang-kadang dikaitkan oleh para ulama dengan disiplin ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Jadi senang kesimpulannya kita katakan bahawa yang dipanggilkan ilmu fardu ain itu ialah semua ilmu yang berkait dengan ketiga-tiga prinsip tadi. Baik. Kemudian kita dah bicara juga permulaan kepada apa yang dinamakan ilmu fardu kifayah pula. Kita tahu tadi konsepnya ilmu fardu kifayah itu adalah dari segi kewajiban atau kefarduannya itu dia tidak kepada semua. Tetapi kalau kita pergi kepada kitab yang kita baca ini, kalau boleh saya buat summary juga, sebab kita dah baca 1 atau 2 page dalam bab fardu kifayah ini, muka surat 84 itu. Imam Al-Ghazali bermula dengan membahagikan ilmu. Kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya ilmu-ilmu yang fardu itu kepada orang Islam, dia terbagi kepada 2. Satu yang syari'iyah, yang kedua ghairu syari'iyah. Maknanya yang fardu itu bukan sekadar ilmu yang berasaskan syariah saja, berasaskan wahyu saja, berasaskan apa yang disampaikan kepada kita oleh para rasul saja. Tetapi ilmu-ilmu yang bukan syariah juga, bukan syariah juga, yang bukan datang daripada wahyu dan rasul itu juga
adalah sebahagian daripada ilmu yang fardu bagi orang Islam. Jadi pembahagian paling besarnya ialah ilmu fardu itu ada yang syar'iyah, ada yang bukan syar'iyah. Bukan syar'iyah itu bukan makna ilmu yang buruk, bukan makna ilmu yang kufur. Tetapi ilmu yang tidak datang secara terus daripada wahyu dan juga nabi. Okey, itu pembahagian dua yang besar, syariah dan bukan syariah. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, ilmu syariah tadi dia banyak berkait dengan yang kita dah sebut tadi, ilmu fardu ain tadi. Ilmu tentang iman, akidah, ilmu tentang ibadah ataupun al-Islam tadi kan, yang hadis Jibril tadi, dan ilmu tentang akhlak ataupun tasawuf. Itu jelas. Itu merupakan ilmu yang dipanggil ilmu syariah ataupun ilmu syar'iyah. Dan kita juga kena faham istilah syariah itu juga asalnya dia bukan sekadar bermaksud hukum hakam. Hari ini kalau kita lihat syariah itu sudah disempitkan maknanya lebih kepada hukum hakam Islam sahaja. Tetapi sebenarnya syariah dalam maksud Al-Quran itu sendiri dan apa yang disampaikan melalui hadis-hadis yang ada istilah syar'iyah atau syariah itu selalunya ia merujuk kepada keseluruhan agama itu. Dia merujuk kepada keseluruhan agama. Jadi oleh kerana itu bila dikatakan syar'iyah itu dalam erti kata yang luas dari itu, dia termasuklah akidahnya, termasuklah fiqhnya, atau hari ini kita kenali sebagai syariah, hukum hakam itulah, dan termasuklah akhlaknya. Keseluruhan itu dipanggil syariah. Yang inilah yang digunakan, istilah syariah itulah yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ini. Jadi kita balik kepada pembahagian tadi, kata ilmu fardu itu dia ada yang syariah, dia ada yang bukan syariah. Okey, syariah tadi kebanyakannya sudah masuk dalam ilmu fardu ain. Tetapi yang bukan syariah, inilah yang nantinya akan termasuk dalam fardu kifayah. Secara umumnya kata Imam Al-Ghazali, ilmu bukan syariah ni dia terbagi bertiga juga. Satu, ilmu yang terpuji. Satu, yang kedua, ilmu yang tercela. Dan yang ketiga, ilmu yang harus. Sekali lagi ilmu yang bukan syariah ini, maknanya bukan datang daripada Nabi, bukan datang daripada wahyu yang khusus, maknanya ilmu duniawi lah, senang kita kata, ilmu yang kita dapat melalui akal kita, melalui panca indera kita. Itu dia terbagi bertiga. Satu yang terpuji, satu yang tercela, satu yang dia tengah-tengah, dia harus saja. Jadi sudah pastilah kalau kita nak mencari nanti, kita nak mencari yang terpuji lah. Kan? Pembahagian ini penting untuk mungkin hari ini kalau kita nak memandu anak-anak kita misalnya dalam mendalami ataupun mempelajari ilmu, pembahagian yang Imam Al-Ghazali bahagi ini mungkin dapat memandu kita yang mana disiplin ilmu ataupun bidang ilmu yang baik untuk mereka dalami. Walaupun dia bukan syariah, dia bukan ilmu yang terasnya agama. Tetapi masih ada yang terpuji kata Imam Al-Ghazali. Masih ada ilmu yang sifatnya terpuji. Okey, apa dia yang sifat yang terpuji? Kita bagi terpuji dulu ya. Yang terpuji inilah yang dipanggil fardu kifayah. Maknanya fardu kifayah ini ialah ilmu yang bukan syariah, bukan daripada teras agama, tetapi ia adalah ilmu-ilmu yang kata Imam Ghazali tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi. Maknanya kita nak hidup di dunia ini pastinya memerlukan pengetahuan kan, ilmu dalam pelbagai bidang. Misalnya kesihatan. Dalam bidang kesihatan dah pasti ilmu yang penting untuk memelihara kita dalam aspek kesihatan adalah ilmu kedoktoran, ilmu perubatan, medicine kan, medical study. Jadi
kedoktoran ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah contoh kepada ilmu, dia bukan syar'iyah, tetapi dia disebabkan penting untuk menegakkan urusan-urusan duniawi, maka ia adalah ilmu yang terpuji dan ia adalah merupakan ilmu yang fardu, yang wajib kepada orang Islam. Cuma wajibnya itu macam kita sebut tadi, dia bukan wajib pada semua orang, tetapi dia tetap wajib kerana kalau tak ada orang yang mendalami ilmu kedoktoran, maka nanti tidak ada orang yang nak menjaga kemaslahatan, keselamatan, kesihatan orang-orang Islam dan malah orang-orang manusia secara umumnya. Maka contoh fardu kifayah yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali ialah satunya kedoktoran. Yang keduanya contoh yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, kalau yang ada yang nak merujuk kitab muka surat 84 ni, yang tengah-tengah tu. Ni sebagai revision lah, sebab kita hari itu kita dah mula gerak ke muka surat yang lebih kemudian, tapi kita revise dulu. Contoh yang kedua yang diberikan dalam konteks fardu kifayah itu, kata Imam Al-Ghazali, ialah ilmu berhitung. Hari ini ilmu matematik lah, ilmu matematik. Dan bukan sekadar matematik, mungkin kalau kita nak kaitkan dengan hari ini, mungkin orang yang hitung wang, dia panggil accounting. Kalau yang menghitung perkara-perkara lain, mungkin matematik, kan? Okey. Jadi dua contoh dah diberi. Satu kedoktoran, satu lagi ilmu matematik. Kerana apa? Kerana kata Imam Al-Ghazali, kerana pentingnya dalam masyarakat jual beli, dalam muamalah perniagaan, pembahagian harta wasiat, pusaka dan lain-lainnya. Dia bukan sekadar mengira dan juga menghitung perkara-perkara yang tidak berkait dengan agama. Nantinya dia juga berkait dengan urusan-urusan keagamaan juga, urusan wasiat, urusan harta pusaka, urusan zakat misalnya. Semuanya memerlukan perhitungan, pengiraan. Maka ilmu matematik itu, walaupun asalnya dia bukan syariah, kan, tetapi walaupun dia bukan syariah, dia tetap ilmu yang terpuji. Walaupun dia berkaitan dengan hal keduniaan, dia tetap yang terpuji, dan ia juga nanti boleh menjadi ilmu pembantu kepada urusan-urusan keagamaan. Seperti mengira zakat, mengira harta wasiat, pusaka dan lain lagi. Dan kata Imam Ghazali, jikalau kosonglah negeri daripada orang yang menegakkan ilmu ini, yang mempelajari ilmu ini, nescaya berdosalah penduduk negeri itu. Kalau tak ada orang langsung yang boleh mengira dengan baik dalam negeri itu, dalam daerah itu, dalam kelompok manusia itu, maka nanti tak ada orang yang boleh kira zakat dengan betul, tak ada orang yang boleh mengira faraid dengan betul, maka berdosalah. Sebab tak berjalan salah kewajiban agama itu, maka berdosalah semua orang kerana tidak ada orang yang cuba atau berusaha untuk mempelajarinya. Tetapi apabila ada seorang sahaja yang bangun menegakkan ilmu itu, maka mencukupilah dan terlepaslah yang lain dari kewajipan tersebut. Tapi kalau ada seorang pun, tapi ikutlah benda tu subjektif lah. Kalau kelompok tu besar, misalnya Taman Tun kan, keseluruhan daerah itu, kalaulah kawasan itu tak ada orang boleh menguruskan harta pusaka, tidak ada orang yang boleh menguruskan zakat, jadi keseluruhan itu akan nantinya menanggung dosa. Cuma ini cara melihat zaman Imam Al-Ghazali lah, abad ke-12. Hari ini kita dah ada pusat zakat, kita dah ada takaful lah, macam-macam ejen-ejen ataupun bank ataupun institusi Islam yang membantu. Tetapi asasnya itulah, asasnya ilmu itu tetap menjadi ilmu yang penting kerana dia membantu urusan-urusan dan kemaslahatan masyarakat dan orang Islam. Okey. Itu contoh.
Kemudian kata Imam Al-Ghazali, apa lagi contoh ilmu fardu kifayah ini? Dia sebut juga ini sekali lagi menurut situasi dan konteks zaman itu, tapi kita boleh kiaskan juga. Dia kata pokok-pokok perusahaan ataupun industri juga termasuk fardu kifayah, seperti pertanian, seperti pertenunan, yang buat pakaian semualah. Dan contoh satu lagi yang Imam Ghazali sebut ialah siasah. Siasah juga merupakan salah satu dari fardu kifayah yang penting. Hari ini pun kita lihat antara isu yang hangat di negara kita adalah isu siasah, isu politik. Kalau tak ada orang yang benar-benar mempelajari ilmu siasah dengan baik, dan dengan ilmu itu dia mampu untuk mentadbir negara, negeri, daerah dengan baik, maka berdosalah satu masyarakat itu atas hilangnya ilmu itu dan juga pakar dalam ilmu itu. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, ilmu lain yang juga termasuk dalam fardu kifayah itu adalah pembekaman. Sekali lagi, ini zaman Imam Ghazali mungkin ilmu bekam ni ilmu yang penting. Hari ini ilmu masuk dalam ilmu perubatan lah. Ilmu mungkin yang akan buat operation, yang boleh cek darah dan lain-lain lagi. Dan penjahitan, ilmu penjahitan, mungkin ilmu menyediakan keperluan-keperluan pakaian dan lain-lain lagi. Kerana jikalau kosonglah negeri itu dari tukang bekam, maka segeralah datang kebinasaan kepada mereka. Jadi kalau kita nak kiaskan kepada suasana kita hari ini, apa sahaja urusan yang menjaga kemaslahatan hidup kita di dunia ini, jadi ilmu tentang perkara tersebut menjadi ilmu yang fardu. Tapi fardunya itu adalah fardu dalam konteks yang mencukupkan keperluan. Jadi kena ada sekelompok yang benar-benar mendalami ilmu itu dan mengisi keperluan tersebut. Okey. Selesai yang dinamakan fardu kifayah itu, kita balik pada yang besar tadi. Ilmu yang fardu itu kata Imam Ghazali syariah dan bukan syariah. Yang bukan syariah ni ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang dia harus sahaja. Dia tak masuk yang terpuji, dia tak juga tercela. Dia dipanggil ilmu yang harus. Yang terpuji itu pula adalah ilmu-ilmu yang penting dalam membina dan menegakkan urusan duniawi kita. Yang inilah yang contoh yang kita bagi banyak tadi, yang dipanggil ilmu fardu kifayah. Okey. Ada juga ilmu yang dia tidak fardu. Dia tidak fardu. Sebab yang terpuji tadi itu ada ilmu fardu kifayah yang kita cerita tadi tu, tapi ada juga ilmu yang dia tak sampai ke tahap fardu walaupun dia masih terpuji. Apa dia? Contoh Imam Ghazali kata, ini ialah detail, perincian kepada yang halus-halus tentang ilmu kedoktoran, ilmu matematik, ilmu yang kita sebut tadi lah, accounting ke apa semua. Kalau dia dah sampai ke tahap terlalu specialized, terlalu detail, itu dia sudah tidak jadi wajib. Wajib ni ialah yang nak betul-betul menjaga kemaslahatan tadi. Kalau dia sudah terlalu detail tu, dia dah jadi macam, dia dah jadi satu ilmu yang lebih kepada kehendak masyarakat itu sendiri untuk develop lebih mendalam tentang satu-satu perkara itu. Jadi dalam Islam ni yang basic ialah untuk menjaga kemaslahatan tadi. Kedoktoran kan. Tetapi kalau adalah dalam bidang kedoktoran itu nak pergi lebih lanjut tentang nak cari pula tentang artificial intelligence ke kan, macam mana nak buat otak manusia ke apa semua, itu dia sudah lagi tidak menjadi yang fardu.
Yang fardu selagi mana dia menjaga kemaslahatan yang asas itu. Okey. Kemudian tadi kita kata ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang tercela tu pula apa? Yang ni lebih jelas lah, mungkin kita pun boleh teka sendiri. Apakah benda-benda dalam kategori ilmu yang tercela? Contoh yang Imam Ghazali kata, ilmu sihir, ilmu mantra-mantra, ilmu tenun nasib, dan ilmu balik mata. Ilmu balik mata ni mungkin ilmu yang boleh tenung orang, terus orang tu terpukau ke, ilmu pukau lah tu, ilmu pukau. Itu semua ilmu-ilmu yang tercela. Dah pastilah kalau tercela itu, ia termasuklah ilmu-ilmu yang harus kita tolak dan kita jauhi. Okey, kemudian terpuji, tercela dan harus ni maknanya dia neutral sahaja. Dia tidak juga terpuji, maka dia tidak fardu lah. Dia juga bukan tercela, maknanya dia bukan haram seperti ilmu sihir tadi tu. Ini ilmu-ilmu yang biasa-biasa. Macam contoh yang Imam Ghazali kata, ilmu tentang pantun-pantun, syair-syair. Syair ni orang bersyair pun tidaklah juga terpuji dalam arti kata wajib untuk kita menjaga kemaslahatan masyarakat. Kan, sastra ke apa kan. Tetapi dia juga tidaklah buruk kerana dia menghiburkan in a way kan. Atau berita-berita sejarah kan, kalau ada ilmu-ilmu tentang berita-berita sejarah yang detail-detail itu kata Imam Ghazali itu termasuk dalam ilmu-ilmu yang harus sahaja dan sebagainya. Okey. Kemudian habislah yang ilmu fardu kifayah yang bukan syariah tadi. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, ada juga sebenarnya ilmu-ilmu syariah tadi tu, ilmu yang datang daripada Rasul dan Al-Quran itu, yang dia termasuk juga dalam kategori fardu kifayah. Ini agak menarik ya. Sebab selama ni kita faham ilmu fardu kifayah itu ialah ilmu duniawi lah. Ilmu yang bukan datang dari wahyu ataupun yang bukan datang daripada Rasul. Tetapi kata Imam Ghazali, sebenarnya ilmu yang datang dari Rasul dan daripada wahyu ni juga ada bahagiannya yang dia masuk kategori fardu kifayah. Dia tak masuk fardu ain. Maknanya dia wajib dipelajari, tapi tak semua orang fardu wajib atasnya untuk pelajari. Dia tak macam akidah tadilah. Akidah ni semua orang kena belajar kan. Tapi dia masih masuk bawah kategori ilmu fardu, ilmu syariah. Apa dia? Itu kita nak tengok. Okey. Kalau hari ni selalunya kalau kita baca kitab-kitab, dia kata contoh fardu kifayah ini ialah ilmu menguruskan jenazah. Saya ingat tu satu contoh yang cantik. Sebab apa? Sebab ilmu menguruskan jenazah ni dia bukan fardu ain dalam erti kata semua orang kena tahu. Tetapi dia mesti dilakukan. Kena ada orang uruskan. Kalau tak uruskan, urusan penting dalam konteks menyempurnakan seorang yang telah meninggal dunia itu tidak akan terlaksana. Maka dia masuk bawah fardu tetapi kifayah. Kalau ada kelompok yang dah uruskan, yang lain tu dah terlepas. Itu contoh satu. Tapi kita tengok lagi apa contoh-contoh lain yang masuk bawah itu. Tapi dia itu syariah tu. Sebab urusan mengkafankan, urusan solatkan, urusan meletakkan dalam kubur misalnya, itu semua merupakan urusan-urusan yang termasuk dalam kategori syariah. Tapi bukan fardu ain. Syariah tapi bukan fardu ain. Apa lagi urusan-urusan yang dia masuk dalam syariah? Maknanya agama lah, senang hari ini kita panggil ilmu-ilmu agama. Tetapi dia tidak fardu ain. Tak semua orang wajib belajar hal-hal urusan syariah itu atau urusan agama. Jadi Imam Ghazali dia bagi kata macam ni. Dia kata ilmu syariah ni pula, dia secara umumnya semua terpuji. Tidak ada yang tercela. Tidak ada yang tercela.
Tetapi dia dibahagikan dengan beberapa bahagian. Paling kurang ada 4 bahagian ilmu syariah tu. Ini detail sikit lah. Detail sikit lah. Patutnya saya kena bagi PowerPoint dia punya graf tu. Tak apa, nanti kalau ada masa saya cuba buatkan. Tapi saya cuba permudahkanlah ni. Tadi kita sebut tentang fardu kifayah. Fardu kifayah tu kita kata secara umumnya dia kebanyakannya bukan syariah. Tetapi Imam Ghazali kata yang syariah juga, ilmu agama ni juga ada yang tak semua orang wajib belajar. Dia fardu kifayah juga. Tadi kita dah bagi satu contoh. Apa dia contoh itu? Contohnya ialah menyempurnakan jenazah. Okey, kalau kita tengok nanti pembahagian tu kita dah tahu, kita boleh dah boleh agak apa lagi hal-hal fardu kifayah dalam syariah ini. Sebab syariah ni kata Imam Ghazali, dia ada 4 bahagian. Satu yang dipanggil usul ataupun pokok. Yang pokok ni kata Imam Ghazali ialah kitabullah, sunnah Rasulullah, ijma' ulama' dan juga asar para sahabat, peninggalan para sahabat. Quran kita tahu apa dia Quran. Sunnah kita tahu yang datang apa kata-kata Rasulullah, perbuatan Rasulullah, takrir Rasulullah, apa yang Rasulullah benarkan walaupun Rasulullah tidak buat tapi sahabat buat, Rasulullah benarkan, itu termasuk dalam sunnah juga. Ijma' ini ialah apa hal-hal yang mungkin tak ada secara dasar dalam Quran dan sunnah, tetapi para ulama bersetuju perkara itu merupakan perkara yang penting dan asas. Dan asar ini maknanya apa yang disebut oleh para sahabat. Dia mungkin tak disebut oleh Rasulullah tetapi disebut oleh para sahabat. Dan kerana para sahabat itu hidup bersama-sama dengan Rasulullah, maka kata-kata para sahabat itu juga boleh dikategorikan sebagai sumber penting agama kita. Mungkin Sayyidina Ali sebut apa, Sayyidina Abu Bakar kata apa, Aisyah kata apa. Okey, itu dipanggil asar. Baik. Saya ingat yang itu kita tidak ada masalah kerana memang dari dulu itu merupakan teras kepada agama dan itu merupakan perkara-perkara yang penting. Dia termasuk dalam dipanggil pokok. Kemudian pecahan daripada 4 ini dia ada yang dipanggil furu', cabang pula. Yang kedua ni bahagian kedua ilmu syariah. Apa dia ilmu cabang kepada ilmu syariah itu? Iaitu kata Imam Ghazali muka surat 85 bawah, apa yang difahamkan dari pokok-pokok usul tadi, daripada pokok tadi, daripada usul tadi, tidak menurut yang dikehendaki oleh kata-katanya, tetapi menurut pengertian yang dapat dicapai oleh akal fikiran. Dia mungkin tidak direct dari ayat Quran misalnya. Dia tidak direct daripada hadis Nabi. Dia tidak direct daripada ijma', dia tidak direct daripada asar ataupun kata-kata para sahabat, tetapi para ulama menggunakan akal fikiran mereka untuk membawa ataupun mengeluarkan kaedah-kaedah yang diambil daripada sumber ini. Dalam fikih dia panggil apa? Qawaid fiqhiyah misalnya. Contoh yang Imam Ghazali sebut di sini, ada satu prinsip yang hukum yang digunakan oleh para fuqaha berdasarkan hadis Nabi yang menyebut la yaqdi al-qadi wa huwa ghadban, yang bermaksud seorang qadi itu tidak akan memberikan hukuman ketika dia sedang marah. Itu hadis Nabi. Maka berdasarkan hadis yang mengatakan seorang qadi itu tidak boleh memberikan hukuman ketika dia marah. Kerana apa? Kerana sifat marah itu nanti pastinya akan mempengaruhi apa yang dihakiminya itu. Maka para ulama berdasarkan itu mengkiaskan, mengatakan bahawa qadi juga tidak boleh membuat hukuman ketika dia nak buang air, kan, dia rasa tak tahan nak buang air ke apa semua, dia kena stop dulu.
Dia kena selesaikan dulu urusan nak buang airnya itu, baru dia kembali untuk berfikir dengan tenang dan membuat hukuman. Qadi juga kata para fuqaha tak boleh membuat hukuman ketika dia lapar ataupun ketika dia sakit. Nampak tak? Di situ dia tidaklah secara harfi disebut dalam hadis tadi. Hadis tadi hanya sebut ketika marah saja. Tetapi para ulama mengkiaskan dengan akal perkara-perkara lain yang selari dengan perkara tersebut. Yang ini merupakan detail kepada syariat. Kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang furu' ini, yang bukan pokok ini, dia ada dua bahagian. Satu yang menyangkut hal-hal keduniaan. Yang ini banyak dalam kitab-kitab fiqh lah. Urusan harta, urusan keluarga, urusan yang banyak yang merupakan perkara-perkara yang dilakukan dalam kehidupan. Dan yang bertanggungjawab terhadap ilmu-ilmu ini, kata Imam Al-Ghazali, ialah ulama-ulama fiqh. Jadi ulama fiqh yang banyak memberikan pandangan dan fatwa dan hukuman terhadap urusan-urusan ini. Yang kedua adalah yang menyangkut dengan kepentingan akhirat. Yang menyangkut hal akhirat ini ialah yang bercakap tentang hal hati, budi pekerti, yang terpuji dan apa yang tercela, hal ihwal yang diredai oleh Allah dan apa hal yang dibenci oleh Allah. Dan banyak perkara-perkara ini Imam Ghazali kata aku telah tulis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ni lah. Tetapi bab-bab yang seterusnya, yang bab yang kita sedang baca ini ialah bab ilmu tentang ilmu. Tapi tentang bab hati, bab sifat-sifat hati itu nanti kemudian. Tapi ini juga sebenarnya dalam syariah dia merupakan furu'. Furu' kepada asas yang asal tadi. Kitabullah, sunnah, ijma' dan asar para ulama. Okey, selesai. Maknanya syariah itu ada 4 pokoknya, kemudian ada furu'nya. Yang ketiga, ada apa yang dipanggil muqaddimah, ilmu-ilmu pengantar, ilmu-ilmu pengawal, ilmu-ilmu permulaan kepada syariah. Ini seperti kata Imam Ghazali, ilmu bahasa dan tata bahasa. Bahasa Arab misalnya. Bahasa Arab itu asalnya dia tidaklah tak termasuk dalam asas syariah kan. Kitabullah ke, tetapi disebabkan Kitabullah atau Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, jadi ilmu alat ataupun ilmu pengantar, ilmu muqaddimah untuk memahami Al-Quran itu, iaitu ilmu bahasa Arab itu menjadi ilmu yang penting. Walaupun dia ilmu muqaddimah sahaja. Kan? Dan kena ada pakarnya. Ini juga dia masuk dalam fardu kifayah. Ni yang saya sebut ni semuanya termasuk dalam fardu kifayah. Maksudnya apa? Maksudnya tak semua orang kena belajar ilmu bahasa Arab. Tetapi kena ada sekelompok yang belajar ilmu bahasa Arab. Macam kedoktoran juga tadi. Kena ada orang yang belajar ilmu bahasa Arab. Kerana apa? Kerana tanpa bahasa Arab nanti Al-Quran itu tidak akan difahami dengan baik. Sunnah itu tidak akan difahami dengan baik. Kerana sunnah juga Rasulullah bercakap dalam bahasa Arab. Tapi kalau sudah ada pakarnya itu, dia menghuraikan kepada kita, mungkin dia menterjemahkan kepada kita dalam bahasa Melayu misalnya, maka kita yang faham dalam bahasa Melayu itu tidaklah bertanggungjawab terhadap kewajiban mempelajari ilmu bahasa Arab itu tadi. Jadi itu. Okey. Ilmu tata bahasa, grammar misalnya, grammar bahasa Arab misalnya. Okey, Dan ilmu membaca juga. Membaca satu-satu bahasa itu juga penting. Walaupun kata Imam Ghazali, dia tidaklah wajib pada semua orang. Sebab Rasulullah sendiri pun terdiri daripada kelompok Al-Ummi. Dan orang Arab awal itu pun digelar sebagai orang yang ummi. Maknanya ramai di kalangan mereka tidak boleh membaca. Tetapi itu tidak bermaksud mereka tidak berilmu. Kerana membaca itu merupakan salah satu jalan.
Kalau sudah difahami, yang boleh membaca, dia boleh menyampaikan kepada yang lain, yang tidak boleh membaca. Jadi ada di sana wasilah dalam bentuk lisan. Jadi maknanya tak semua orang lah fardu untuk tahu membaca bahasa dengan baik itu, kerana kalau dia sudah ada yang tahu, dia boleh menyampaikan kepada yang lain dengan cara lisan, dan itu nantinya terlepaslah orang yang tak boleh membaca itu tadi dari bertanggungjawab itu, kerana sudah ada kelompok yang boleh membaca. Dan yang keempat, tadi ilmu muqaddimah, dan yang keempat itu adalah ilmu penyempurna. Dipanggil ilmu penyempurna. Contohnya kalau Quran, yang menyempurnakan kefahaman Al-Quran itu adalah qiraahnya, bunyinya, hurufnya, kan? Tafsir Al-Quran itu. Kemudian nak mengetahui hukum-hukum ayat itu, hukum ayatnya, kedudukan ayat itu, ada dia mansukh ke tidak mansukh ke, dia am ke dia khas, kan? Makna itu, makna yang am ke makna yang khas, dia sarih ke dia tidak sarih, dia zahir ke dia muhkam ke dia mutasyabih, itu semua termasuk dalam ilmu-ilmu Al-Quran yang sudah detail. Itu pun sebenarnya kena ada orang yang faham, dan orang yang faham itulah nantinya akan menyampaikan dan akan memberi tahu kepada yang tidak faham. Jadi itu masuk bawah ilmu-ilmu yang menyempurnakan. Dalam hadis pun begitu juga. Ilmu hadis itu pun ada detailnya juga. Nanti nak tahu dirayahnya, riwayahnya, rawi-rawi yang bawa, dia punya biografi perawi-perawi, dan akhirnya nak memutuskan kedudukan hadis itu sahih ke hasan ke, itu kena ada pakarnya. Tetapi tidak wajib semua orang tahu. Tetapi dia tetap masuk bawah ilmu syariah, tetapi dia sudah menjadi ilmu syariah dalam konteks yang keempat, ilmu penyempurna kepada syariah. Saya ingat kita sudah 40 minit lebih, dan saya dimaklumkan oleh Ustaz Imam masjid supaya tidak lebihlah, sebab seperti yang kita selalu buat antara maghrib dan isyak. Jadi insya-Allah saya berhenti di situ. Nanti pada minggu hadapan kita cuba sambung perbahasan mengenai ilmu fardu kifayah ini di muka surat 87. Kalau buku kita tu di muka 87, insya-Allah. Kita berhenti di situ. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa siratakal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.